Hari ini kita bercakap tentang penguasaan bahasa Inggeris. Tapi kita terus jump tu kepada struktur ayat di darjah 1. Jadi minat para pelajar kita terhadap bahasa Inggeris mengurang. Saya nak cadangkan salah satu kaedah lain lah, iaitu meningkatkan kadar penembusan internet jalur lebar tinggi. Sebab internet tu boleh dikatakan dunianya bahasa Inggeris. Betul. Jadi kalau salah satu kunci nak menguasai bahasa tu ialah dengan penggunaan, praktis lah. Data daripada Kesatuan Majikan Malaysia atau Malaysian Employees Federation pada 2010 menunjukkan bahawa 88% daripada lepasan universiti kita dikatakan unemployable ataupun tak boleh dapat kerja kerana penguasaan bahasa Inggeris yang lemah. Saudara Zaidil sendiri sebagai orang muda yang dah ada perniagaan sendiri, yang pernah juga menjadi seorang pekerja, apa persepsi Zaidil dengan generasi kita? Okey, data tu saya tak nak sentuh lah, dia orang lebih tahu. Tapi betul, penting kan, bahasa Inggeris sangat penting. Sebab saya dulu jurutera elektronik, kerja syarikat tempatan 100% orang tempatan. Tapi kita panggil dalam bahasa data sheet, semua bahasa Inggeris. Bila kita nak pesan barang, bila kita nak tengok kertas-kertas penyelidikan, bila kita nak tengok skematik, semua bahasa Inggeris. Dan salah satu kelebihan jurutera Malaysia, saya rasa sampai sekarang masih ada lagi, berbanding dengan jurutera daripada Bangladesh, daripada China, daripada Jepun, ialah kebolehan kita dalam bahasa Inggeris. Contohnya bila kita buat pengaturcaraan, tak kisahlah pengaturcaraan dalam Android ke, untuk iOS ke, untuk pengaturcaraan apa-apalah, is programming, semua bahasa Inggeris. Jadi penting kan penguasaan tu, sangat penting. Memang sebagai majikan, dan saya dulu sebagai jurutera kanan, selalu kita buat temu ramah, temu bual, kita ambil interview jurutera baru. Penguasaan bahasa Inggeris tu penting. Sebab separuh daripada kerja jurutera ialah buat laporan. Dan laporan tu kebanyakannya menggunakan terma-terma bahasa Inggeris. Saya sendiri setuju 100% dalam hal ini dengan saudara Zaidil, sebab saya sendiri pun macam saudara Zaidil lah, ada pengalaman dalam syarikat tempatan dan juga syarikat luar negara. Dan kadang-kadang orang kata kalau syarikat tempatan ni seolah-olah boleh survive, seolah-olah boleh tanpa bahasa Inggeris ni, tapi tak tepat. Walaupun ni memang saya rasa saya pun sendiri boleh nampak, tapi susah naik pangkat. Susah naik pangkat. Sebab ada satu yang kita tahulah, ada satu tahap tu perlu berjumpa dengan klien. Perlu jumpa dengan supplier dan sebagainya. Yang mana memang rata-rata bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi saya Afiq, apa pandangan dalam hal ni? Saya di Ministry of International Trade lagilah perlu bahasa Inggeris tu amat penting lah. Sebab even negara kita sekalipun, setiap tahun banyak syarikat-syarikat international masuk dalam negara, buka syarikat di sini. Intel, Western Digital, daripada Japan, Hokkaido, dan pelbagai lagi, Samsung. Ini semua medium perantaraan bahasanya menggunakan bahasa Inggeris. Mereka tidak guna bahasa Jepun. Kerana rata-rata graduan kita tidak mahir bahasa Jepun atau bahasa-bahasa asing lain kecuali Inggeris. Itulah amat penting dan itulah aset sebenarnya kepada graduan. Tapi mereka tidak sedar yang bahasa Inggeris merupakan satu aset kepada mereka, dan mereka hanya gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa temuduga sahaja. Bukannya bahasa perbualan harian. Dan apabila temuduga sahaja, maka perbualan hariannya mereka guna bahasa Malaysia. Jadi penguasaan bahasa Inggeris itu tiada langsung. Amalinya tiada, teorinya mereka belajar. Itulah saya boleh kata. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggeris sebagai satu aset, apa yang perlu kita ubah? Kita dah cakap pasal sistem sekolah tadi sebelum ini. Tetapi adakah perlu kita tengok kembali bagaimana bahasa Inggeris diajar di universiti ataupun di pusat-pusat vocational, ataupun perlu ada satu finishing school? Apa yang kita nak buat ni? Sebab data dah menunjukkan finishing walaupun school, aset kita belum betul-betul menghargai aset tersebut. Ustaz tadi. Saya nak tahu satu persepsi dulu sebelum ni. Satu persepsi yang kita kena faham ialah tak semestinya kalau dia fasih bahasa Inggeris itu pandai.
Banyak saya tengok orang yang fasih bahasa Inggeris Terbalik tak juga. apa-apa juga. Dan tak semestinya kalau dia tak fasih bahasa Inggeris, dia tak pandai. Jurutera yang hebat banyak macam daripada Jepun kan. Cuma kelebihan besar lah kalau maksud nak naik pangkat senang. Sebab tu manager daripada Sony semua boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi jurutera dia yang pandai yang tak boleh bahasa Yang, Inggeris. yang sebenarnya buat kerja Yang buat kerja tu tapi tak boleh naik pangkat. tak boleh naik pangkat, sayang lah. Sebab tu penting dia kuasa bahasa Inggeris. Tapi entahlah, saya ni sebab mungkin teknologi suka, saya masih akan, kalau saya akan tingkatkan penembusan jalur lebar tu. Bagi saya itu kunci lah. Ya, kita perlu tambah guru mungkin daripada universiti dan sebagainya. Cuma satulah, macam mana kita nak tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris anak murid kita kalau guru kita pun macam Marba jugalah. Mungkin latihan untuk menambah kualiti pengajar dalam bahasa Inggeris itu penting. Mungkin itu secara kesimpulan yang biasa. Cuma peningkatan jalur lebar tu ialah satu yang saya pandang satu sudut yang kita boleh banyak lagi majukan. Ustaz Hafiq, kalau kita tukar ataupun kita ubah perbincangan kita lebih kepada peranan bahasa Inggeris dalam menaikkan martabat ataupun image negara kita. Sebab Ustaz Hafiq pun kerja dalam MITI, dalam satu kementerian yang cukup penting, yang menjadi antara kementerian yang ada interface terus dengan dunia luar, sama ada pelabur ataupun pemegang taruh daripada luar. Apa pandangan Ustaz Hafiq juga sebagai seorang muda tentang bagaimana penguasaan komunikasi bahasa Inggeris itu boleh menaikkan kredibiliti negara kita dalam mata dunia? Penguasaan bahasa Inggeris dari segi peringkat kementerian tu Kementerian dan Kepimpinan sudah mantap. Tengok menteri saja pun sudah tahu. Bahasa utamanya bahasa Inggeris. Di MITI kami ada kelas bahasa Inggeris percuma kepada staf-staf. Kerananya termasuk kaki tangan. Kementerian lain tak ada. Tak ada. Kibli-kibli tak ada. Sebabnya apabila sampai saja di lobi, yang menyantuni tetamu itu adalah kaki tangan ataupun pengawal. Menyantuni, Pengawal itu sendiri boleh bercakap Inggeris. bahasa Inggeris. Hello sir, where you heading to? Who you want to meet? Cukuplah untuk So itu adalah image. Wow, ini hebat. Pengawal di hadapan pintu saja boleh bercakap bahasa Inggeris, bawa serve them until the front of the minister room. Sampai begitu sekali image yang kita bawa, yang kita tunjukkan kepada negara luar. Itu satu kebanggaan lah saya boleh katakan. Apabila penguasaan bahasa Inggeris ini daripada peringkat pegawai ke seluruh lapisan masyarakat, tidak mengira kaum, tidak mengira jawatan apapun, ini akan memberikan gambaran bahawa rakyat Malaysia ini sopan santun, peramah, mesra, dan pelancong pun suka datang ke kita. Ustaz, apa nak tambah dalam hal ini? Saya, mungkin saya beza dengan dia sikit lah. Pandai cakap bahasa Inggeris tak tambah kredibiliti. Banyak juga conman pandai bahasa Inggeris. Tapi dia jadi komen sebab dia kredibel. Dia pandai tengok orang percaya. Pandai cakap orang putih ni. Dia pun ajak kita masuk MLM. Nampak. tak. Tapi bagus. Sebenarnya kalau tu kelebihan kita lah. Sebab tu lebih selesa orang. Kenapa banyak pelabur lebih selesa mengadakan dia orang punya HQ di Singapura walaupun kos sara hidup tinggi, sewa dengan mata wang tinggi. Ialah pertamanya komunikasi mudah, keduanya dia lebih efisien. Dan salah satu kunci untuk efisiensi ialah dengan ada satu medium komunikasi yang dua-dua faham. Sebagai contoh, saya dah pernah kena bila kita kena bincang untuk buat satu projek dengan jurutera contohnya daripada China yang langsung tak boleh cakap bahasa Inggeris. Memang sakit jiwa jugalah. Itu kelebihan yang besar. Mungkin kalau sebut credibility, itulah. Itu mudah untuk selesa. Dan juga suka atau tak, ilmu dalam dunia sekarang adalah dalam bahasa Inggeris. Dengan menguasai bahasa Inggeris itu ialah menguasai kunci untuk mempelajari ilmu itu. Selagi mana kita tak semaju Jepun, mungkin kita patut makan bahasa Inggerisnya humble pie lah. Kita merendah diri sikit. Kuasailah bahasa Inggeris. Bila kita dah maju besok, kita dah hebat macam Jadi Jepun, Malaysia kan, bahasa Melayu kanlah semuanya. Jadi terima kasih kepada dua panelis kita, Saudara Zaidil dan Saudara Hafiq. Saya rasa rumusan perbincangan kita adalah bahawa bahasa Inggeris ni memang walaupun satu aset, satu kepentingan yang cukup utama untuk kerjaya, untuk negara, untuk kredibiliti dan sebagainya, tetapi yang paling utama adalah keikhlasan dan komitmen daripada semua pemegang taruh untuk menaikkan penguasaan
bahasa yang penting ini. Saya pasti selepas mendengar perbincangan tadi, saudara-saudari mempunyai pandangan tersendiri mengenai isu ini. Jangan lupa tweet kami dengan hashtag Sembang Orang Muda ataupun komen saja di bawah. InsyaAllah kami akan respon. Yang penting kita dengar pendapat anak muda.